Assalamualaikum dan salam hormat kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Seperti biasalah anda menyaksikan kami di saluran berita RTM MyView 123, saluran TV1 dan juga melalui Facebook rasmi kami Berita RTM. Belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baharu kepada seluruh keluarga Malaysia. Namun dalam kita menilai situasi tahun baharu pada ketika ini, negara kita masih lagi berhadapan dengan situasi banjir, tambahan pula dengan risiko penularan dan juga gelombang COVID-19 yang masih lagi berada dalam komuniti kita, dan itu merupakan perkara yang perlu kita berikan perhatian sepanjang masa. Jadi berkaitan dengan situasi banjir yang melanda negara kita pada ketika ini, pada malam ini kami akan mengangkat satu topik yang sangat relevan untuk kita bicarakan, ialah berkaitan dengan banjir, elakkan penyakit berjangkit. Jadi di sini juga saya ingin kongsikan kepada anda penyataan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia secara kumulatifnya setakat 5 Januari 2022, 2,270 kes penyakit berjangkit yang telah dilaporkan melibatkan mangsa-mangsa banjir. Dan kita lihat antara peratusan tertinggi adalah membabitkan penyakit ataupun jangkitan saluran pernafasan akut, penyakit kulit, acute gastroenteritis dan juga konjungtivitis serta HFMD ataupun penyakit tangan, kaki dan mulut. Itu cuma sebahagiannya. Sebenarnya banyak lagi risiko-risiko penyakit berjangkit yang boleh menular dalam situasi semasa, bukan saja dalam situasi banjir, malah juga pasca banjir. Jadi pada malam ini kita akan bicarakan berkenaan topik banjir, elakkan penyakit berjangkit daripada menular dalam kalangan komuniti kita. Apakah antara saranan ataupun langkah-langkah terbaik yang boleh kita laksanakan untuk memastikan kesihatan dan juga keselamatan kita bersama. Semuanya kita akan kupas sebentar saja lagi bersama dengan pakar perubatan kita. Tapi terlebih dahulu kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Baik, keluarga Malaysia, itu visual yang menggambarkan situasi negara kita pada ketika ini. Sudah pastinya kami ingin menzahirkan doa dan juga simpati kepada seluruh keluarga Malaysia yang terkesan akibat banjir ini. Semoga anda semua terus cekal dan tabah mengharungi ujian daripada Allah SWT ini. Baik, seperti yang saya nyatakan tadi, topik kita pada malam ini adalah banjir, elakkan penyakit berjangkit. Selain anda boleh menyaksikan kami di kaca televisyen, kami mengalu-alukan kepada anda untuk menghantar sebarang pandangan, komentar dan juga pengalaman anda di Facebook rasmi kami Berita RTM. Jadi untuk membicarakan berkenaan topik banjir, elakkan penyakit berjangkit ini, saya bersama dengan Dr. Yazli Yuhana, pakar penyakit berjangkit Hospital Ampang Puteri. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Baik Doktor, tadi saya dah sempatlah kongsikan kepada seluruh keluarga Malaysia berkenaan statistik kumulatif berkenaan penyakit berjangkit bagi kalangan mangsa banjir 2,270. Itu antara beberapa penyakit berjangkit Doktor. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut lagi, Doktor boleh nyatakan apa lagi antara penyakit berjangkit yang mungkin boleh berlaku dalam situasi banjir dan juga pasca banjir ni Doktor? Terima kasih Nawar. Macam yang kita Nawar explain daripada table tadi, okey, ada gastroenteritis atau sakit perut, atau ada sakit kulit, okey, ada conjunctivitis sakit mata, okey, ada acute respiratory illness atau sakit paru-paru atau pneumonia atau orang Melayu panggil paru-paru berair lah. So semua penyakit yang kita explain tadi memang akan berlaku jikalau manusia bergerak atau berkumpul, okey, yang mana akan ada persentuhan fizikal antara satu sama lain dengan satu orang dengan orang yang lain, dan dalam kes banjir dengan orang dan persekitaran yang kotor. Okey, maksudnya bila
sesuatu kawasan itu, contohnya dalam kes kita manifest, kita cuba wawarkan malam ni banjir, okey. So bila berlaku banjir, segala kuman-kuman bakteria yang berada di dalam tanah, yang berada di persekitaran akan keluar dengan mudah. Okey, kalau selama ni dia duduk di situ dan diam, susah kita nak kena sakit. Kalau kita pergi ke tempat tu baru kena. Bila berlaku banjir, tak. Okey, benda tu keluar sendiri dengan air bah tu. Okey. Selagi kita akan ada exposure dengan air tu, selagi tu risiko akan ada. Okey, so penyakit kulit memang sangat kerap waktu pertama awal-awal banjir. Okey, sebab bila kita merentas banjir, merempuh banjir, lebih-lebih lagi kalau kulit kita dah tercedera, tercala disebabkan kayu-kayu, okey, tercedera disebabkan objek-objek tajam dalam banjir itu sendiri. Bila ada luka dekat tangan, kuman lagi senang nak masuk. Tak payah cakap pasal kencing tikus lah. Kuman yang daripada badan sendiri pun senang masuk ke luka tu dan menyebabkan jangkitan kulit. Okey, so jangkitan kulit secara amnya memang kerap berlaku di kalangan orang yang menjadi mangsa banjir. Lebih-lebih lagi kalau ada luka di awal-awalnya. Okey. Sebab penyakit kencing tikus, okey, contohnya yang glamour kita dengar ni, takkan berlaku serta-merta waktu banjir. Okey, dia ambil masa, kita ada luka, air bah tu bawa leptospirosis punya kuman masuk dalam badan kita, ambil 2-3 hari baru kita demam. Okey, baru kita sakit-sakit badan. Okey. So leptospirosis memang sangat kerap, okey, sebab dia daripada haiwan-haiwan punya najis. Okey, dia tak semestinya tikus. Okey, leptospirosis ni kalau COVID kita dengar mungkin ada alpha, delta, omicron, 3-4 jenis je. Kalau leptospirosis ni ada, Munawar rasa ada berapa agak-agak? Mungkin lebih daripada 3, Doktor. 200. Wow. Okay. Dia ada 200 spesies leptospirosis ni. Okay. Kucing lain, anjing lain, tikus lain. Okay. So bila banjir ni semua keluar serentak. Nak katakan lagi senang kita dapat penyakit kencing tikus ni, walaupun dia tak semestinya daripada tikus. Okey, semua haiwan boleh bawa leptospirosis ni. Tapi yang glamournya sebab yang tikus ni boleh lagi senang membunuh. Okay, kalau kita dapat leptospirosis daripada tikus, itu yang mata kuning, hati gagal berfungsi, itu leptospirosis yang paling teruk lah. Dan risiko ni akan terjadi kalau kita main air kotor, banjir, lebih-lebih lagi kalau ada luka dekat badan kita. Okay, so kalau kita tak ada luka, so impossible kuman tu nak masuk. Okay, dia kena ada luka, baru kuman tu boleh masuk. So in other words, kalau kita ada luka di tangan kaki, jangan main banjir. Okay? Kalau tak ada pun, make sure kita pakai PPE yang betul. Boot, seluar panjang. Okay? Make sure kulit kita tak terdedah dengan air banjir ni lah. Sebab kebarangkalian untuk leptospirosis atau kencing tikus ni sangat tinggi. Dan leptospirosis boleh membunuh. Kalau tak kena gaya. Itulah, Doktor. Kadang-kadang bila dalam situasi banjir ini, Doktor, masyarakat kita mudah panik, Doktor. Dan kadang-kadang mereka tak perasan juga dengan luka yang sedia ada pada bahagian badan mereka. Jadi apa antara langkah yang terbaik untuk mereka mengelakkan daripada jangkitan kuman masuk ke dalam luka mereka, Doktor? So memang panik tu kita akan panik. Tapi in the first place kita pastikan kita tak terluka dahululah. Okay? So pakai boot, pakai seluar panjang boleh elak kulit daripada tergesel kayu, tergesel tin atau sebagainya. Okay? So in the first place kalau badan tak ada protection, tak ada perlindungan, itu yang luka akan berlaku. Susah kalau kita pakai seluar panjang atau boot, susah kaki akan cedera. Susah, dia selalu dengan kaki lah, sebab itu yang kita redah. Okay? Jangan menyelam dalam air banjir sebab leptospirosis boleh masuk ikut mata. Okay? Tak semestinya kita ada luka, tapi kalau kita main menyelam, air tu kotor, mata menjadi tempat dia masuk senang lagi. Sebab mata tak macam kulit. Kulit ada protection, mata dia banyak salur darah belakang tu. Senang nak masuk. So jangan sekali-kali menyelam. Sambil minum air lah. Jangan minum air banjir. Kita perlu elakkan, Doktor. Yes. Jangan nak bermain air bah ini. Sebab kita tak tahu dari segi kualiti kebersihan air bah itu sendiri. Memang sangat kotor lah kan. Jadi, Doktor, sekiranya lah dalam situasi seorang mangsa banjir tersebut dari rumah berpindah ke tempat PPS, meredah air banjir, sampai di PPS baru perasan ada luka. Jadi apa antara langkah pantas yang boleh mereka lakukan, Doktor? So
kalau kita dah perasan ada luka dan kita tahu kita dah masuk air banjir sejam, 2 jam, kalau setakat luka dan masuk 10 minit, risiko nak dapat penyakit tu agak rendah. Okey, dia selalu kalau luka sejam, 2 jam, 3 jam, redah air yang sama, risiko tu berlipat kali ganda. Okay? Kalau kita nampak berlaku macam tu pada kita, okey, inform pihak kesihatan. Okey, sebab memang ada rawatan yang kita boleh bagi sebelum kita untuk mencegah daripada dapat leptospirosis contohnya. Okey, sebelum kuman tu merebak dalam badan, kalau kita rasa kita dah terkena, okey, sebab ada luka dan main air banjir, inform doktor atau pihak kesihatan di pusat PPS tu, akan ada antibiotik yang boleh diberi makan aja. Yang memang cukup berkesan untuk elakkan dalam hal ni leptospirosis. Okey, so inform pihak kesihatan di tempat tu. Jangan biarkan aja. Jangan dibiarkan luka tersebut, doktor. Nanti berdarah. Nanti bertambah buruk keadaannya. Jadi kita melihat juga banyak risiko-risiko lain melibatkan penyakit berjangkit ini. Okey, doktor, bila kita bercakap berkenaan berjangkit-berjangkit ini, ada juga perhatian kita tertumpu kepada penyakit-penyakit yang bawaan daripada air dan juga makanan. Dan ini juga perkara yang perlu kita berikan penjelasan khususnya kepada keluarga Malaysia yang terjejas pada ketika ini, doktor. So, selain daripada kencing tikus ni memang daripada air, okey. Ada satu lagi sejenis kuman yang jarang kita dengar, okey, tapi cukup boleh membawa maut. Okey, dia boleh buat nanah dalam badan dan juga ni kuman-kuman banjir. Kita panggil milioidosis lah. I'm sure jarang sangat didengar, okey. Milioidosis ni dekat Malaysia seorang aja yang tak boleh kena. Ni selalu saya buat lawak ni kat medical student saya lah. Okey. So kalau saya rasa tak mesti, okey. Kalau orang tu tak jejak tanah, orang tu yang tak akan kena milioidosis. Okey, dia selagi nama orang Malaysia, kita dah terdedah dengan tanah, kita akan terekspos dengan milioidosis ni. Milioidosis ni sejenis bakteria yang duduk dalam tanah. Okey, selalu yang kena petani. Okey, jarang orang awam. Kalau kena, petani itu ada kencing manis contohnya, akan ada nanah di hati, nanah di limpa, nanah di paru-paru. Okay, so penyakit ni memang common. Orang doktor-doktor di Malaysia memang dah fasih lah penyakit ni. Cuma masyarakat jarang dengar. Bila berlaku banjir, okay, milioidosis ni salah satu penyakit yang boleh tahan garang dia macam leptospirosis. Okay, sebab bila banjir, segala kuman dalam tanah tu automatik keluar. So tak payahlah kita nak membajak tanah ke apa ke. So kuman-kuman tu dah keluar dengan sendiri. Dan milioidosis ni pun masuk melalui kulit yang luka. Milioidosis ni senang masuk kalau kita terminum air. Okay, kalau kita terminum air bah yang dah ada kuman milioidosis ni, sasar paru-paru akan berair. Okay, memang nama paru-paru berair lah. Memang akan berair dan bernanah. So milioidosis ni bukan calang-calang penyakit lah. Kalau kita dapat dan tak ada rawatan, confirm kita akan teruk. Okay, so dia demam yang tak akan hilang, ambil antibiotik makan pun tak akan hilang. Sebab antibiotik dia hanya antibiotik masuk darah aja, yang hanya berada di hospital. Okay? So bila you mention pasal makanan tadi, tak semestinya makanan, minuman tu penting. So air banjir tu kalau ada kuman milioid ni bahaya. Kalau kita tak masak elok ke apa, kalau kita terjatuh dalam air bah dan terminum air, ada risiko dapat milioid tu. Okay? Maksudnya 2-3 hari lepas tu demam, batuk. Okay, be careful. Kakak dekat doktor, ada kemungkinan tak ada penyakit ni. Sebab antibiotik dia special, bukan semua antibiotik. Okey, so milioidosis ni common, lagi-lagi kalau kawasan tu bertanah lah. So I'm sure kawasan banjir lately ni memang bertanah-tanah. Okey, so itu penyakit yang nombor 2 yang saya rasa serius, okey, yang kalau kita pandang enteng boleh bawa kematian. Dari segi minuman, okey, kalau kita dok simpan minuman dekat store sebelum ni, okey, yang dok debu-debu tu, jangan kata dia bersih. Okey, kalau ada tikus lari atas tu, tikus tu kencing dekat tepi-tepi botol tu contohnya, dan kita teguk aja, kita boleh dapat leptospirosis. Okey, so make sure kalau makanan benda-benda tu kita simpan lama baru nak keluar guna, okey, bersihkan elok-elok. Alright, so in other words, pastikan persekitaran tempat apa yang kita nak kontak dengan badan tu bersih. Okey, doktor. Ini persoalan yang saya rasa mungkin ramai dalam kalangan penonton kita ingin tahu, doktor. Dalam situasi banjir ini, adakah selamat untuk mereka makan makanan yang tersimpan di dalam bekas yang kononnya kedap udara, tak terkena ataupun tak dimasuki oleh air bah ini? Adakah selamat, doktor? Khususnya makanan-makanan yang disimpan dalam bekas-bekas plastik dan juga dalam plastik dan sebagainya, doktor. So secara amnya macam ni, badan kita boleh sustain kalau tak makan 2-3 hari. Okay, maksudnya kita takkan matilah. So 2-3 hari tu pastikan air yang bersih. Itu paling penting. Nak minum air yang bersih.
Makanan second benda yang kita perlu risau. Okey, 2 hari puasa straight away kita boleh hidup lagi, dengan air yang cukup. Okey. So priority makanan. Kalau kita rasa makanan tu tercemar, tunggu dulu. Okey, tunggu makanan yang betul-betul daripada pihak keselamatan sampai yang betul-betul kita yakin. So kalau betul dalam bekas yang nampak kedap udara, so of course kita akan nampak kalau akan ada air banjir masuk, benda tu tak susah nak nampak. Okay? So kalau nampak ada meleleh sikit-sikit ke, confirm jangan ambil jangan ambil. Risiko nak dapat kuman tu susah. Kalau dalam Tupperware ada biskut dan ada air sikit masuk, takkan dapat kuman. Makanan tu boleh makan, takkan dapat penyakit. Okay? In the first place susah kuman, bukan senang nak dapat penyakit berjangkit ni. Tapi kalau kita terdedah secara berterusan dengan volume yang besar, contohnya air bah, senang. Okay? Tapi kalau makanan dalam bekas yang kedap udara yang kita nampak langsung tak ada air banjir dalam tu, insyaAllah most of the time selamat. Okay? Kalau dah lebih 4-5 hari tak makan, you better makan daripada you kebulur. Okay, so as long as tak nampak betul-betul lah benda tu kotor. Tapi kalau dah nampak 1/3 penuh air, janganlah. Right? So sensible lah. Baik, itu pencerahan daripada doktor berkenaan mukadimah lah untuk diskusi kita pada malam ini. Baru mukadimah kita, doktor. Selepas ini kita nak sambung perbincangan kita, doktor. Kita nak tahu juga simptom-simptom dan juga bagaimana ada kaedah rawatan yang penting untuk dilakukan. Perkara ini sekejap lagi kita akan bincangkan. Sudah pasti yang kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, penonton. Baik, anda masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Anda boleh memberikan sebarang komentar dan juga pandangan anda, komen anda di laman Facebook rasmi kami Berita RTM. InsyaAllah saya akan baca dari semasa ke semasa dan saya akan ajukan kepada pakar beruatan kita pada malam ini. Baik, doktor, kita nak teruskan diskusi kita pada malam ini, doktor. Tadi doktor dah terangkan berkenaan penyakit kencing tikus dan juga miliodosis, doktor? Ya, betul. Dan itu antara perkara ataupun penyakit berjangkit yang boleh membawa maut. Jadi mungkin doktor boleh perhalusi dari sudut simptom-simptom awal yang mungkin boleh berlaku kepada seseorang sekiranya dijangkiti oleh penyakit ini, doktor. So jangan ingat demam baru sakit. Okay? Demam tu kadang-kala mungkin dah terlambat. Badan dah tu baru demam. Okay? So jangan tunggu demam baru nak rasa mungkin dapat COVID. Jangan tunggu demam baru nak rasa mungkin leptospirosis. Jangan dapat demam baru nak kata mungkin dapat milion. Okay? So demam tu tak semestinya penyakit berjangkit. Tapi demam tu salah satu simptom yang common, okay? Tapi tak semestinya datang dulu. Okay? So in other words, kalau kita dah tiba-tiba sihat semalam, boleh pergi Langkawi, hari ini rasa lesu. Itu tanda awal penyakit. Okay? Maksudnya dia dah lesu. Lesu tu dah tanda-tanda awal badan dah start nak melawan kuman. So tenaga digunakan untuk lawan kuman, so kita rasa agak penat sebelum demam. Okay? Kelesuan tu ramai orang ignore. Ramai orang ingat penat sebab tak cukup rehat. Tapi selama ni pun dia tak rehat, tak penat macam tu. Okay? So itu penting untuk kita cakap dekat doktor sebab kiraan hari sakit tu penting. Kalau dia terlupa bab lesu, dia cakap demam 3 hari lepas tu, salah kiraan hari, salah ubat. Okay, ada penyakit-penyakit yang COVID contohnya, memang nak betul-betul tahu hari keberapa tak sihat. Lain hari, lain ubat untuk COVID. Okay? Tapi itu COVID lah. Kalau penyakit lain kebanyakannya tak ada perbezaan sangat. Okay? So jangan tunggu demam. Okay? Kelesuan tu penting. Lenguh-lenguh badan, denggi. Okay? Tak semestinya demam dulu. Dah rasa badan lenguh, sakit tulang belakang, sakit bahu. Okay? Itu kemungkinan besar kita dah kena denggi. Baru demam tu datang. Okay? Leptospirosis, kebanyakan masa ada orang tak demam. Dia cuma sakit pinggang. Sakit pinggang, sakit betis, sakit kaki. Sebab kuman leptospirosis ni dia suka serang kawasan otot-otot yang besar. Okay, so back pain, leg pain, common untuk kencing tikus. Okay? So kalau kita tiba-tiba rasa sakit badan, especially belakang dengan kaki, kemungkinan besar leptospirosis satu. Itu simptom-simptom yang apa kita panggil nasib baik you dapat, semua doktor happy lah sebab sangat klasikal ikut buku teks. Okay? So, buku teks description macam tu. Tapi most of the time, kebanyakan masa simptomnya rambang-rambang. Okay? Tak semestinya sakit belakang lepto, tak adalah macam tu. Tapi maksud saya kalau sakit belakang, tiba-tiba yang belakang lagi sakit, yang kaki lagi sakit, itu kemungkinan besar kencing tikus. Okay? Kencing tikus selalu boleh bagi mata nampak merah.
Okay, especially kalau yang jenis menyelam, tiba-tiba merah sekejap tak apa, tapi esok tiba-tiba merah lagi. Selalunya itu leptospirosis lah, dia dah masuk ikut mata. Sebelum demam. Okay? So, semua tanda-tanda yang nak kata spesifik untuk kucing tikus. Okay? Milodosis tu lagi teruk. Okay? Kalau demam dia buat you gigil. Okay? Demam dia buat tak bangun lah. Sebab nanah ni lain macam. Milodosis dia buat nanah. Leptospirosis dia tak buat nanah. Nanah ni maksudnya dia masuk, kuman tu berumah. Leptospirosis dia berenang dalam badan, dia serang buah pinggang, dia serang hati, dia serang aja. Tapi dia tak duduk diam dan berumah. Milodosis ni dia akan masuk dan dia akan cari satu tempat, dia akan berumah. Itu yang bahaya. Dia masuk paru-paru, dia berumah dalam paru-paru, jadi paru-paru berair, bernanah. Dia pergi ke hati, dia berumah di hati, dia jadi nanah dekat hati. So dari proses kuman tu masuk dan nak membuat nanah tu, kita akan demam. Once dia dah betul-betul berumah tangga dalam paru-paru, baru kita batuk dan susah nafas. Once dia berumah tangga kat hati, baru kita sakit perut, sakit hati, muntah, loya. Okay, so simptom-simptom tu akan datang lambat. Alright, tapi sebelum dia datang lambat, kita berjaga-jaga. Okey, maksudnya kita dah tahu kita main air banjir, tanah banyak nampak teruk sangat semacam, duduk 2-3 jam dalam air tu. 3 hari lepas tu sakit semacam. Okey, so jangan tunggu. Okey, kalau betul ini miliot contohnya atau leptospirosis tanpa rawatan khas, tanpa antibiotik yang special, dia bukan antibiotik main-main aja, antibiotik yang dia tu aja. Okey. Kebanyakan orang tak lepas, kebanyakan orang boleh mati disebabkan nanah-nanah ni. Alright. So kalau kita dah rasa kita mungkin terdedah dengan air bah lah, senang cerita, dan lepas tu rasa tak sedap, dia senang cerita gini, kalau penyakit berjangkit tu nak melarat, dalam 2 hari, 3 hari kita rasa makin teruk. Kita tak rasa makin sihat. Okey, dah demam 2-3 hari tu makin lesu, tu maksudnya badan tak cukup kuat nak bunuh kuman tu sendiri. Badan kita sebenarnya bagus, ada antibody boleh lawan. Tapi kalau kita jenis orang tak kuat, kita akan melarat lah. Baik, itu antara simptom-simptom yang perlu kita berikan perhatian, doktor. Mungkin ada dalam kalangan kita yang baru mengetahui apa antara simptom-simptom, contoh miliardosis itu dan juga penyakit kencing tikus sehingga boleh membawa maut, doktor. Jadi dalam hal ini sangat penting, doktor, rawatan segera, doktor. Kerana kita tidak mahu individu-individu yang terjejas di luar sana mengabaikan simptom-simptom tersebut sehingga boleh membawa kematian. Itu satu perkara yang agak menakutkan, doktor. Betul. Okey, so rawatan bukan macam kalau saya cakap pasal lepto dengan miliot ni, bukan semestinya macam miliodosis ni dia famous di Pahang. Kalau banjir di Pahang, orang semua doktor akan risau dekat situ. Banjir di Shah Alam kita tak sure sebab jarang banjir. Kita tak pernah kaji tanah-tanah di Shah Alam ni ada tak kuman-kuman tu. Cuma orang kat Shah Alam bukan petani dan kebetulan sebab tu kita tak nampak. So banjir ni kita tak tahu. So kita assume dia ada. Tapi cuma contohnya di Pahang, di Kedah, itu tempat hotspot miliot lah. Doktor-doktor kat dua negeri ni memang akan diagnose miliot lah kalau you ada nanah. Okay? Tapi kalau doktor di luar negeri ni, dia kurang familiar sikit. So in other words, penyakit pun ada dia punya kasta lah, ada dia punya apa yang lagi kerap daripada penyakit tertentu ikut lokaliti tempat tu. Kalau di bandar, contohnya banjir di Shah Alam, leptospirosis patutnya ada nombor 1. So leptospirosis ni ada antibiotik makan, yang boleh kita makan untuk elakkan dia melarat. So antibiotik makan ni senang nak dapat, murah dan senang. Akan di-provide oleh klinik-klinik yang buka klinik dekat PPS lah, doxycycline ini memang senang nak dapat. So kalau kita rasa kita dah ada luka, main air banjir, kita risau mungkin ada leptospirosis, minta aja antibiotik ni. Doktor akan bagi. So rawatan profilaksis ni insya-Allah boleh cegah dan boleh rawat. InsyaAllah. Itu perkara yang perlu kita berikan perhatian, doktor. Dan ada juga, doktor, dalam kalangan kita yang mungkin kurangnya ilmu, pengetahuan dan juga kesedaran dalam kalangan kita berkenaan penyakit berjangkit ini, doktor. Bila merasa badan lesu, lemah, rasa demam, ambil paracetamol dah cukup. Beranggapan macam tu. Adakah itu memadai, doktor? Ataupun sebenarnya bila kita berada dalam simptom-simptom tersebut, kita perlu terus berjumpa dengan pakar-pakar berubatan, doktor? Betul. Paracetamol ni bukan ubat antibiotik, dia bukan antiviral, dia bukan anti-lepto. Paracetamol ni anti-demam. Anti-demam. Dia anti-demam. So kalau kita demam, kita makan tak demam, tapi kuman tu ada lagi. So kita tertipu dengan
tak demam. So jaga-jaga bab demam ni lah. Betul. Itu sangat penting untuk kita war-warkan kepada anda apa-apa pun dapatkan nasihat daripada pakar perubatan. Doktor, kali ini kita bukan saja bersiaran untuk kita mengetahui berkenaan cara untuk kita mencegah penularan penyakit berjangkit. Kita juga ingin bersama dengan rakan kita di berita terkini untuk kita mengetahui berkenaan situasi semasa laporan banjir dan juga situasi semasa dalam negara. Sama-sama kita saksikan. Ya, Alhamdulillah kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Kalau tadi kita bersembang dengan doktor berkenaan bakteria, doktor kategori bakteria yang boleh mewujudkan penyakit berjangkit dan juga membawa simptom yang serius sehingga boleh membawa kematian kepada seseorang individu. Kali ini kita nak beralih kepada aspek virus pula, doktor. Jadi antara virus yang ada dalam kalangan kita yang mungkin berbahaya, yang mungkin kita boleh sentuh, doktor, adalah virus COVID-19 dan juga menyentuh berkenaan demam denggi, doktor. Mungkin untuk permulaan ni kita sentuh berkenaan COVID-19 dulu, doktor. Sebab kita lihat dalam situasi sekarang ini, itu antara risiko berganda yang mungkin wujud dalam komuniti kita, doktor. Alright, betul tu. Dah boleh jadi medical student Menawar. Alhamdulillah. Memilih lah. So tadi kita cakap pasal bakteria. So makhluk halus atau mikrobakteria ni banyak. So bakteria adalah sejenis makhluk halus yang bagi antibiotik dia mati. Virus tak ada ubat khas. Kebanyakan masa tak ada ubat khas. Daun betik ke sup ketam ke tak boleh bunuh denggi. Alright, itu yang kita dengar. So virus contohnya denggi, coronavirus, influenza. Itu adalah contoh virus yang sangat common di kalangan kita. Di Malaysia, di dunia luar pun. Especially coronavirus, influenza, denggi lah. So banjir, bawaan dia nyamuk. Di mana ada air, di mana ada tempat nyamuk bertelur, di mana ada jentik-jentik, di situ akan ada denggi. Tak ada nyamuk, tak ada denggi. Kat Malaysia ni satu tempat je tak ada denggi. Kat Gua Musang lah, dalam gua tu ada musang saja. So dalam satu Malaysia ni memang kita panggil hyper endemic untuk denggi lah. Maksudnya semua orang boleh kena denggi. Denggi ada 4 jenis. Denggi 1, 2, 3, 4. So dalam semua hidup kita boleh kena 4 kali je lah. Alright. So denggi ni yang lecehnya, kalau kena kali kedua dia lagi teruk daripada kena kali pertama. Contohnya kita dah kena 5 tahun lepas, tiba-tiba kena denggi kali ni. Denggi tu akan jadi lagi teruk. Kalau dah kena 2 kali sebelum ni, kena kali ketiga tu akan jadi lagi teruk. Sebab badan tu lagi mengamuk, antibody tu lagi mengamuk lah. Alright. So denggi jangan buat main-main. Especially kalau kita ada risiko untuk dapat denggi berdarah, atau denggi yang boleh menyebabkan salur darah tu pecah lah. Siapa mereka ni? Mereka yang bila demam tak boleh nak minum air kat rumah. Demam tapi tak boleh nak minum sebab tak larat. Ada kemungkinan kita akan berdarah. Badan kering, salur darah tu fragile, dia pecah. So jangan tunggu. Denggi demam dia lain macam, demam gigil sampai ke tulang. Kita boleh tahu itu denggi. Sebab orang yang dah pernah kena denggi akan tahu ini denggi. Dia punya chills tu lain, sampai ke tulang. So kalau kita dah tahu sebelum tu kita dah kena denggi, dan kita kena waspada. Kali kedua atau kali ketiga denggi tu akan jadi lagi teruk. Jangan tunggu lama-lama, datang ke hospital, masuk drip. Lagi awal kita masuk air, lagi susah kita nak dapat denggi berdarah. Sebab air badan tu dah tenang, dah tak kering lah. Lagi lambat kita datang, lagi senang berdarah. Once dah berdarah, orang susah nak hidup. Jarang kita jumpa orang yang berdarah datang hospital, hidup. So sebelum dia berdarah, datang hospital cepat. Dapatkan rawatan simple air aja. Tapi air itu bukan senang-senang kita bagi, kena calculate ikut berat badan bla bla bla. Maksudnya pentinglah cara nak bagi. Bukan air sup ketam atau daun betik lah. Kalau tak, saya cakap kat pasien saya, habis daun hijau air saya gantung ni. So jarawatan dia air aja, tapi air yang cukup. Yang cukup tu yang kita tak boleh nak pastikan kat rumah. Sebab kita tak boleh nak kira betul-betul. Sebab air tu betul-betul kena cukup dengan badan. So denggi jangan main-main. Itu virus yang still boleh membawa kematian. Coronavirus. Tak ada orang tak ada coronavirus, senang cerita. Kalau ada 2 orang kalau ada seorang kat situ takkan adalah coronavirus. Sebab virus tu tak boleh duduk lebih 14 hari dalam badan kita. Kita dah ada 14 hari, badan akan bunuh sendiri. Tu orang muda, budak-budak dia buat gitulah. Orang berumur dia nak bunuh tapi tak cukup kuat, sebab tu dia yang terbunuh. So in other words, virus tu tak boleh kekal dalam badan macam HIV.
HIV dia masuk, dia boleh duduk bertahun-tahun, kita tak sedar. Coronavirus tak boleh. Ya, denggi tak boleh. Denggi paling lama 7 hari, lepas tu mati. Coronavirus paling lama pun 7 hari, 14 hari. Okey, dia akan hilang sendiri. Badan akan bunuh sendiri. Tapi nak mengatakan, tu maksud saya, kalau selagi ada orang di sekeliling kita, selagi tu akan ada coronavirus. Okey, denggi tak? Denggi ada nyamuk boleh. Tak ada nyamuk, tak ada denggi. Coronavirus lagi ada orang, selagi itu akan ada risiko coronavirus. Sekarang ni saya beritahu pesakit saya, risiko nak dapat coronavirus kalau you jumpa orang you tak kenal. Okay? So, at least kita tahu risiko ahli keluarga. Tapi kalau kita jumpa strangers yang tak pernah jumpa, tak tahu pergerakan dia macam mana, di situ ada risiko COVID. Okay? So, bila banjir, kita berkumpul, mungkin kita tahu jiran-jiran sebelah, tapi akan ada orang lain datang. Okay? Betul. Seboleh-bolehnya, penjarakan sosial tu dah bertahun-tahun kita dengar, penting. Mask tu dah bertahun-tahun kita dengar, penting. Dua benda ni lah, Omicron ke tak Omicron ke, Delta ke tak apa ke, dia still tak boleh tembus mask. Dia orang still tak boleh terbang jauh. Okay, so penjarakan sosial dan mask ni mengalahkan vaksin. Okay, vaksin pun you boleh kena COVID. Okay, tapi dengan mask dan distancing, okay, insya-Allah tak boleh kena COVID. Kalau you betul-betul observe benda tu. Susah nak buat di pusat banjir, tapi selagi boleh buat. Okay, selagi boleh kurangkan risiko, kurangkan. Okay. Dah dapat terasa macam COVID, okay, aku jumpa orang tu terbatuk lah, okay, terasa macam risiko COVID, vaksin tak booster lagi lah, demam lebih daripada 7 hari tak elok-elok, jangan tunggu. Pergi ke hospital bagi tahu. Sebab COVID ni pertama 7 hari, you tak akan mati. You just demam aja. Virus tu membiak aja. COVID ni saya cakap penyakit badan makan tuan lah. Virus tu tak salah sangat. Virus tu benda badan tu yang nak bunuh sendiri. Orang yang tak vaksin, COVID ada 10, badan tu excited sangat, dia buat 1000 antibody. 1000 tu dah sasah bunuh 10. Dia ada 990 tu tak tahu nak buat apa, dia yang merosakkan paru-paru. Okey. So orang yang datang lambat macam ni, kita bagi ubat, bukan ubat bunuh virus tu, kita bagi ubat nak rendahkan antibody tu balik. Okay? Itu konsep dia. Maksudnya 7 hari pertama COVID, kita takkan apa-apalah insya-Allah. Oksigen pun takkan drop. Okay? Tapi masuk 7 hari berikutnya, itu bahaya. Kalau kita rasa kita ada terdah kepada COVID, dah demam 2-3 hari, masuk ke hari ke-6, ke-7 rasa lagi lesu, start batuk-batuk, careful. Kemungkinan besar paru-paru dah diserang antibody. Okay? So jangan tunggu. COVID 3 hari tak buat apa-apa, confirm meninggal. Sebab dia sangat cepat lah. Kalau kita dia paru-paru dah attack, tak buat apa-apa, dalam masa 72 jam tu memang dia akan merebak dengan cepat. Itu yang tak sempat nak selamat. So, senang kata gini, kalau kita dah syak, kita mungkin dapat sesuatu penyakit dan kita rasa makin tak sedap, jangan tunggu. Jangan tunggu. Itu sangat penting untuk kita berikan perhatian penonton, khususnya dalam situasi semasa sekarang ini. Bukan saja kita berdepan dengan situasi banjir yang melibatkan ataupun mewujudkan risiko penyakit berjangkit yang lain, dan juga kita berhadapan dengan penularan COVID-19 khususnya dalam komuniti kita pada ketika ini. Baik, sekarang ini kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, kami ada banyak lagi saranan dan juga langkah pencegahan yang terbaik yang akan kami war-warkan kepada anda untuk memastikan keselamatan kita bersama. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Sebelum kita nak melanjutkan perbincangan kita bersama dengan pakar perubatan kita pada malam ini, seperti biasalah penonton, kita nak bersama dengan Sofhatun. Kali ini Sofhatun ingin berkongsi persoalan adakah antiseptik dan disinfektan ini sama. Pencerahannya bersama dengan Sofhatun. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan topik adakah antiseptik dan disinfektan sama? Pandemik COVID-19 menyebabkan masyarakat semakin menitik beratkan soal penjagaan kebersihan untuk mengelakkan jangkitan virus atau mikroorganisma lain, dan kini antiseptik dan disinfektan digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian sebagai bahan pembasmi kuman. Antiseptik dan disinfektan digunakan untuk merencap pertumbuhan atau membunuh mikroorganisma. Penggunaan produk ini dapat meningkatkan kualiti kebersihan dan memastikan keadaan sekeliling bebas kuman.
Jenis dan peratus kandungan bahan aktif yang terdapat dalam antiseptik dan disinfektan adalah berbeza. Peratus kandungan bahan aktif dalam antiseptik adalah lebih rendah berbanding disinfektan. Terdapat antiseptik dan disinfektan yang mengandungi bahan aktif yang sama tetapi pada kepekatan yang berbeza. Contohnya, fenol pada kepekatan rendah iaitu 0.2% boleh digunakan sebagai antiseptik tetapi hanya digunakan sebagai disinfektan pada kepekatan yang tinggi iaitu 1%. Bahan aktif lain yang biasa digunakan untuk antiseptik ialah ethanol, isopropanol dan chlorhexidine. Bahan yang digunakan untuk disinfektan pula ialah formaldehyde, hidrogen peroksida dan sodium hypochlorite. Penggunaan antiseptik dan disinfektan kelihatan sama tetapi sebenarnya berbeza. Bagi memudahkan pemahaman, penggunaan antiseptik dan disinfektan boleh kita umpamakan seperti sabun mandi dan sabun pencuci. Kedua-duanya digunakan bagi tujuan pembersihan tapi cara pengendalian dan penggunaannya adalah berbeza. Terdapat perbezaan yang ketara antara antiseptik dengan disinfektan iaitu kawasan penggunaannya. Antiseptik digunakan pada permukaan benda hidup, contohnya untuk mensterilkan tangan dan sebelum melakukan sebarang prosedur seperti mencuci luka. Antiseptik juga boleh mengubati luka kulit ringan serta rongga mulut dan tekak dengan menggunakan cecair kumuh atau semburan antiseptik. Disinfektan pula digunakan pada permukaan yang tidak hidup seperti simen dan besi. Sebagai contoh, produk pembersih lantai, dapur dan pembersih rumah yang digunakan untuk mensterilkan permukaan objek. Okey, sebagai contoh, kita ambil situasi pesakit yang datang ke hospital untuk mencuci luka. Luka pesakit akan disapu antiseptik manakala peralatan yang digunakan semasa mencuci luka tersebut akan disterilkan dengan cecair disinfektan. Boleh faham kan? Jadi, kepada pesakit atau orang awam, kalau ada sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, silalah hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 18886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Saya harap anda sudah jelas dan faham perbezaan antara antiseptik dan disinfektan kerana menjaga kebersihan diri terutamanya di masa pandemik seperti COVID-19 ini sangatlah penting supaya terhindar dari penularan penyakit. Jadi, gunakanlah kedua-dua produk pembersih ini dengan baik dan betul. Okey, kita harapkan melalui penerangan daripada Sohatu ni tadi memberi pencerahan lah kepada anda perbezaan kegunaan bagi antiseptik dan juga disinfektan ini, Doktor. Dan mungkin kedua-dua ni juga boleh digunakan dalam situasi banjir ini, Doktor. Boleh. Disinfektan tu kalau kita dah luka, memang kena bersihkan. Okay, so pakai disinfektan punya solution lah. Selalunya iodine, warna-warna kuning macam tu. Jangan ambil alcohol swab orang basuh tangan sanitize untuk COVID tu. So tak berkesan untuk bakteria. Okey, Doktor, kita lihat dalam situasi banjir bah yang melanda negara kita pada penghujung tahun 2021 ini, dia satu fenomena ataupun banjir yang cukup luar biasa, Doktor, untuk beberapa lokasi dalam negara kita. Dan kita lihat pasca banjir ini banyak longgokan sampah, ada lumpur yang masih menakungkan air. Jadi banyak situasi ataupun faktor-faktor persekitaran yang boleh mewujudkan ataupun mewujudkan satu risiko khususnya demam denggi dan sebagainya, Doktor. Jadi mungkin saranan Doktor kepada seluruh mangsa banjir yang terjejas untuk mereka menjaga persekitaran mereka, Doktor. So soalan tu menarik sebab penting, okey. So di mana ada pengaliran kebarangkalian untuk benda tu menyebabkan masalah, tak ada. Senang cerita, kalau badan darah mengalir cantik, kita tak dapat stroke. Benda tu stop, kita dapat stroke. Darah mengalir cantik, tak dapat serangan jantung. Sebab darah tak stop. So sama macam banjir. Kalau kita nampak air menderu tu, probability kebarangkalian kita nak dapat kencing tikus ke miliodosis ke apa sangat rendah. Sebab air tu mengalir laju. Kuman tak sempat nak berkumpul dan membiak. Okey, so penting jangan ke tempat-tempat yang airnya stagnan, yang airnya tak mengalir. Okey, air dalam longkang contohnya yang duduk tepu tak buat apa. Itu bahaya. Itu lagi kotor daripada air yang mengalir.
Okey. Longgongan sampah tu lagi lain cerita. Okey, lagi banyak kuman-kuman lain yang boleh berkumpul dan membiak dalam tempat-tempat sampah-sampah tu sendiri. Sebab kuman tak boleh sangat nak membiak dalam air, dia kena melekat dan baru beranak. So kalau ada air yang bertakung, ada sampah, memang tempat dia lah. Memang kegemaran dia. So jangan kita meredah kawasan-kawasan yang macam tu. Okay? Lebih-lebih lagi kalau ada luka dan sebagainya. Memang risiko dia lagi tinggi daripada air yang mengalir lah. Itu pencerahan yang cukup jelas daripada doktor. Doktor, ada juga yang bertanya, doktor, sebelum ini rumah saya dilanda banjir dan bila pasca banjir, bila air dah surut, lumpur setinggi lutut, doktor. Jadi macam doktor cakap tadi, meliodosis itu antara penyakit-penyakit berjangkit yang cukup berbahaya. Jadi selepas pasca banjir, selepas membersihkan rumah, lumpur itu semua, doktor, adakah rumah kita perlu dibersihkan sekadar cukup menggunakan air atau bagaimana, doktor? So semasa meredah lumpur tu lagi bahaya sebab kita tak nampak benda tu lagi stuck dalam lumpur. Ada duri ke, ada tin ke, ada apa ke, lagi senang nak luka. Okay, kita tak perasan. Okay, so risiko tu lagi tinggi sebab lumpur tu tetap berair dan membawa kuman yang kita cakap sebelum ni. Okay, so nak membersihkan rumah, pastikan kita pakai pakaian yang sesuai, boot, seluar panjang. Okay, jangan pakai short, pakai selipar Jepun, bahaya tu. Tinggi risiko kita nak dapat jangkitan yang serius lah. So pakai pakaian yang betul. Okay? So PPE COVID ni mengajar pakai pelindung yang betul. Okay? So banjir pun kena ikut macam COVID. Pakai protection yang betul. Okay? InsyaAllah kita tak dapat benda-benda tu. So nak mengatakan kalau rumah tu dah bersih, okay, ni dah bersih segala lumpur macam tu, tak payahlah nak disinfect segala bagainya. Okay? Tak perlu nak buang duit ke arah tu. Okay? Sebab kuman dia takkan boleh melekat-lekat di dinding yang bersih. Kuman dia tak boleh melekat-lekat di permukaan yang bersih. Okay? So as long as kita rasa dah bersih, dah ada jirus air, okay, tak ada kelompok-kelompok sampah, daun-daun kering atau lumpur-lumpur, tak akan ada kuman di atas lantai tu. Okay? Tak perlulah nak buang duit buat total sanitation lah, macam orang kata tu lah. So tak perlu sampai macam tu. Tak perlulah kita sampai macam tu. Okey, doktor, sebagai kesimpulan untuk topik kita pada malam ini, mungkin ada saranan yang doktor ingin berikan kepada seluruh keluarga Malaysia, khususnya bagi mereka yang terkesan dan terjejas akibat situasi banjir ini, doktor, dan juga kita berikan kata-kata semangat kepada mereka, doktor. So banjir memang benda yang memenatkan, benda yang in the end of the day, walaupun mungkin kita tak rasa apa waktu banjir, mungkin kita tak rasa apa-apa, tapi impact dia selepas tu. Okay? Kita rasa kehilangan lepas tu. Okay? Dan penyakit pun tak datang waktu banjir. Penyakit tu datang selepas banjir surut. Kuman ambil masa nak tumbuh dalam badan. Okay? Bukan hari ni banjir, esok demam. Tak. Dia ambil masa. Okay? So, kita kena ada prioriti, apa-apa pun nyawa. Kesihatan badan. Okey, kalau dah 3, 4, 5 hari lepas banjir, badan makin penat sebab tak kisahlah apa-apa, dapatkan rawatan. Sebab rawatan ada dan boleh selamatkan nyawa. Okey, dan fokus kepada beli barang, betulkan balik rumah dan sebagainya. Okey. Psychologically, kalau kita sakit dan rumah hilang, lagi penat. Okay, so mental illness ni pun jangan pandang enteng. Okay, so badan elok-elok kuat, tapi psychologically kita depressed, immune badan turun, lagi senang nak dapat sakit yang penat. Okay, so keseluruhannya kita kena pandai kontrol lah. Okay, so support tu penting. Okay, dapatkan support yang betul daripada agensi-agensi yang provide support-support ni. Okay, so jangan duduk sorang-sorang. Jangan duduk sorang-sorang, dapatkan sistem sokongan sosial untuk anda dan pastikan kesihatan, bukan saja kesihatan fizikal, malah juga kesihatan mental dalam kita mendepani situasi banjir yang luar biasa dalam negara kita pada ketika ini. Baik, yang kita ingin ucapkan